Okey, jadi jom kita start. Okey, jadi hari ini kita akan fokus pada bab 1 tingkatan 4, iaitu pengenalan kepada ekonomi. So first of all, kita kena tahu apa yang kita akan belajar dalam bab ni. Okey, first kita akan lihat pada konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas. Lepas tu kita akan lihat pada faktor pengeluaran, keluk kemungkinan pengeluaran, sistem ekonomi, masalah asas ekonomi dengan masalah ekonomi. Okey, jadi saya akan gunakan modul ini, modul 360 degree dari Sabah sebab modul ni dia punya soalan topikal lah. Jadi kalau hari ni ada sambutan yang baik, kita orang akan buat lagi lah GM nanti. Kita pun boleh cover banyak topik dengan trial tahun sebelum ni pun boleh. Okay, so first kita pergi ke soalan pertama. Okay, soalan pertama, yang manakah benar tentang ilmu ekonomi? So soalan ini ialah tentang maksud ilmu ekonomi. Jadi, kalaulah disebut maksud ekonomi ataupun ilmu ekonomi, keyword dia terhad, tidak terhad. Kalaulah kamu jumpa dalam pilihan jawapan terhad dengan tidak terhad, maksudnya kemungkinan itu merupakan jawapan kita. Okey, kita tengok ni pilihan jawapan. Okey, menggunakan sumber yang terhad tanpa halangan. Okey, sumber ekonomi memang terhad lah. Contoh tanah, wang, semua terhad. Tetapi kita mungkin akan ada halangan. Jadi yang ni tak tepat. Okay, next, mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini bukan ilmu ekonomi, ini ilmu agama. Okay, C, memperuntukkan faktor pengeluaran yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Nampakkan dua kata kunci ini, terhad dengan tidak terhad. Lepas tu D, memenuhi kehendak yang terhad dengan menggunakan sumber ekonomi yang pelbagai. Okey, jadi dua jawapan ni ada keyword terhad tu. Jadi macam mana kita nak tahu? Okey, ilmu ekonomi ni dia merupakan satu sains sosial di mana kita belajar macam mana manusia menguruskan kehendaknya yang tidak terhad. Okey, kehendak yang tidak terhad maksudnya, okey, saya ni nak beli rumah, saya nak beli juga kereta, saya nak beli PS5, saya nak beli jersey, memang banyak benda saya nak beli, tapi duit yang saya ada tu memang terhad je lah. Jadi, apa yang terhad dekat sini? Faktor pengeluaran. Okey, kamu boleh tanya, Min, um, wang ni faktor pengeluaran ke? Ya, wang merupakan satu modal dan merupakan satu faktor pengeluaran. Sebab faktor pengeluaran kita ada 4 kan? Tanah, usahawan, buruh dengan modal. Jadi wang ni dia masuk dalam kategori modal. Walaupun itu bukan mesin ataupun jentera, wang ni merupakan modal. Jadi dekat sini jawapan dia C sebab faktor pengeluaran terhad dengan kehendak tidak terhad. Jadi kehendak terhad tu memang salah. Okey, faham ya? Okey. Kalau kamu ada apa-apa soalan, boleh letak dekat message tu, message box kat sini. Orang nak masuk. Okey, dekat sini. Nanti Min Movies akan bagi tahulah kalau ada message apa-apa. Okey. Jadi kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, nombor 2. Ilmu ekonomi. Okey. Lagi sekali tentang ilmu ekonomi. Mengkaji tentang bagaimana manusia. Okey. Kita pergi ke pilihan jawapan. Menggunakan wang bagi meningkatkan perbelanjaan masa depan untuk membeli barang kehendak. Menggunakan wang bagi meningkatkan perbelanjaan masa depan. Jadi yang ni bila kamu baca je,
kamu confuse-kan. Jadi bila exam, kamu jangan fikirkan pasal benda ni je. You just move on ke pilihan jawapan ataupun soalan yang lain. Nanti lepas habis semua soalan, memang kamu akan ada masa kan. Masa tu kamu ambil untuk fikirkan pasal soalan yang kamu confuse. Okey, kita pergi ke pilihan jawapan B. Menyeimbangkan pelbagai kehendak dengan sumber ekonomi yang ada seperti modal dan buruh. Seperti yang saya kata tadi, kalau ilmu ekonomi kita akan ada kata kunci terhad, tidak terhad. Yang lagi satu, kehendak dengan faktor pengeluaran. Dan awak kena hati-hati, awak kena tahu sinonim bagi faktor pengeluaran ialah sumber ekonomi. Ini ramai confused. Ramai dia tahu faktor pengeluaran saja, dia tak tahu apa tu sumber ekonomi. Jadi pastikan awak faham yang sumber ekonomi dan faktor pengeluaran berikan maksud yang sama. Okay. Next, mengurangkan jurang perbezaan antara golongan kaya dengan golongan miskin melalui zakat. Ini bukan ilmu ekonomi, ini merupakan sistem ekonomi Islam. Okay. Menghasilkan keluaran dengan menggunakan faktor pengeluaran secara maksimum demi memaksimumkan keuntungan. Okay. Manusia bukan semua manusia nak keuntungan. Ada manusia yang upah sebab dia buruh. Ada yang sewakan tanah dan dia dapat sewa. Jadi yang ni spesifik untuk firmah, bukan secara umum. Yang ni juga dia spesifik untuk ekonomi Islam, bukan secara umum. Tapi B ni dia secara umum. Okay, jadi jawapan dia senang kan? Actually ekonomi ni senang kalau kita fahaminya. Macam sama juga kita ada relationship kan. Kalau kita relationship, kita kenalah fahami each other. Kalau tak, memang susah. Macam tu juga ekonomi. Kamu tak faham ekonomi, susahlah. Okay, next. Nombor 3. Pernyataan manakah yang merujuk kepada masalah kekurangan? Okay, kita dah move on dari ilmu ekonomi, sekarang masalah kekurangan yang dihadapi oleh firmah. Okay, apa tu masalah kekurangan? Okay, tadi kita kata kan, sumber ekonomi ataupun faktor pengeluaran terhad. Jadi, walaupun kita ada banyak kehendak, sebab kekurangan faktor pengeluaran, kita terpaksa nak buat pilihan. Itulah apa yang dimaksudkan dengan masalah ekonomi ataupun masalah kekurangan. Okay, kalau firma yang ni spesifik, bukan secara umum. Okay, kita tengok. Okay. Encik Muhammad, seorang tukang masak profesional, sukar mendapatkan pisau pemotong daging yang berkualiti. Awak nampak ini tukang masak. Tukang masak profesional ni dia buruh tau. Kena ke dengan firma? Mungkin kena. Mungkin tak. Okay. Tak faham kan? So, kita pergilah pilihan jawapan seterusnya. Okay. Puan Melur mengambil tempahan pakaian di rumah. Tidak dapat menyiapkan tugasan kerana masa yang suntuk. Okay. Masalah kekurangan dekat ekonomi ni masalah faktor pengeluaran. Ni tak rasalah masa tu satu faktor pengeluaran. Okey, kita pergi C pula. Cik Zara yang mengajar tuition bersendirian gagal mendapatkan pinjaman untuk menambah perabot rumahnya. Ini lebih kepada isi rumah. Sebab walaupun dia mengajar tuition, tak kenalah dengan perabot rumah kan. Okay, next. Encik Anwar belum menjelaskan yuran pengajian anaknya di sebuah kolej swasta terkemuka. Ini juga isi rumah. Ini hal Encik Anwar, bukan kedai dia kan. Okay, jadi sekarang jawapan dia apa pula? Kita pegang kata kunci firma. Siapa dekat firma ni apa? Dia keluarkan barangan. Siapa dekat sini mengeluarkan barang? Encik Muhammad ke? Puan Melur ke? Cik Zara ke? Encik Anwar? Okay. Tadi Min katakan, Min tak sure masa ni satu
faktor pengeluaran atau tidak. Tetapi sebenarnya masa pun faktor pengeluaran. Masa yang suntuk. Okey. Sebenarnya benda ni Min pun confused tau. Tetapi macam mana Min nak jawab soalan ni, pegang kepada Firmah. Siapa Firmah dekat sini? Puan Melo saja. Jadi jawapan dia tenang. Awak tak perlu risau pasal masalah kekurangan ni. Yang awak kena tahu, Firmah tu siapa dekat sini. Okay, next. 4. Antara yang berikut, pilihan manakah yang tepat menggambarkan masalah kekurangan dalam ekonomi? Sekali lagi, kekurangan. Okay. A, kerajaan. Okay. Kalau kerajaan, dia punya kekurangan apa? Cukai, dia punya bajet, dia punya peruntukan, itu yang kekurangan. Okay. Kerajaan berhasrat menyediakan semua kemudahan awam dengan kutipan hasil cukai yang diperoleh untuk rakyat. Okay. Dekat sini dia belum mention lagi kan kekurangan dia apa. Okay. Kita biar dulu. Okay. B. Encik Husaini, ini mungkin isi rumah, dapat membeli semua barang yang disukainya dengan pendapatan yang tinggi hasil daripada keuntungan perniagaannya. Okay. Next. Syarikat Ali Berhad mampu, ni firma mampu mengeluarkan semua barang yang diminta pengguna kerana mempunyai sumber ekonomi yang banyak. Okay. Puan Aisyah hanya mampu, Puan Aisyah ni isi rumah, membeli sepasang kasut sukan sahaja untuk anaknya setelah menerima bantuan sara hidup sebanyak RM300. Okey, dekat sini mana ada kekurangan? Dia mention tak kekurangan siapa? Kerajaan dia mention tak kekurangan? Ada tak ada? Encik Husaini ada tak? Tak ada. Syarikat Ali Berhad pun tak ada. Tapi Puan Aisyah nampak tak? Hanya mampu membeli sepasang kasut sukan sahaja. Maksudnya dengan bantuan sara hidup tu, Puan Aisyah dia mampu beli kasut je. Benda lain dia tak mampu. Jadi itu merupakan kekurangan. Jawapan dia. Okay. So far, tenang tak? Okey, ada ramai orang nak masuk ni. Make on. Okay. Ada 9 orang Bang, Karin terbakar macam mana? Karin terbakar. Apa tu? Okey, kita pergi ke nombor 5. Pernyataan di bawah menunjukkan suatu masalah ekonomi. Okey, ada satu masalah ekonomi dekat sini. Okey, awak faham masalah ekonomi bukan sama dengan masalah asas ekonomi tau. Masalah asas ekonomi tu yang ABU. ABBU. Apa, berapa, bagaimana, untuk siapa. Masalah ekonomi sebenarnya dia maksudkan masalah kekurangan. Okey. First, simpanan sendiri di bank Islam RM50,000. Gaji hanya naik 5%. Tidak mampu memenuhi keinginan. Okey, dekat sini kamu kena tahu matlamat unit ekonomi, lepas tu ganjaran bagi unit ekonomi. Okey, gaji. Okey, kita tengok setiap unit ekonomi. Kita ada isi rumah, kita ada firma, kita ada kerajaan. Kalau isi rumah, dia gaji upah. Dapat keuntungan daripada perniagaan. Kalau firma, keuntungan. Kalau kerajaan, cukai, hasil cukai, gaji. Bila tengok satu ni, gaji je, kamu dah boleh agak yang mana jawapan dia. Kalau gaji, dia isi rumah. Agensi perlancongan bukanlah isi rumah. Syarikat, tengok ni, syarikat bukanlah isi rumah. Franchise makanan burger Ramli bukanlah satu isi rumah. Ini firma, ini kerajaan. Jadi jawapan dia
Kamu tengok yang ni je, dah boleh jawab. Dan kita tengok poin ni pula, tidak mampu memenuhi keinginan. Kalau kamu confuse dekat sini, kamu boleh dapat dekat sini juga. Sebab keinginan itu merupakan matlamat unit ekonomi isi rumah. Isi rumah, dia nak memaksimumkan keinginan, kepuasan dia. Kalau firma pula, dia nak memaksimumkan keuntungan. Manakala kerajaan pula, dia nak memaksimumkan kebajikan masyarakat ataupun rakyat. Okey, kita pergi ke soalan 6. Soalan 6. Okey. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan perbelanjaan Encik Krispu. Macam pernah dengar je nama ni. Okey, Encik Krispu ni siapa? Agak-agak kita boleh kata Encik Krispu ni firma. Okey. Apakah matlamat Encik Krispu untuk membuat pilihan dan menyelesaikan masalah kekurangan? Okey. Okey, dia kata sewa lot kedai RM1,000. Bila kamu tengok ni, dia dapat sewa. Lepas tu makanan minuman ni dia perbelanjaan. Oh, okey. Dia kata perbelanjaan kan maksudnya sewa ni dia bayar sewa. Lepas tu bil telefon RM2,000. Tak tahulah dia on call dengan siapa sampai RM2,000. Okey. Membuat pilihan dalam masalah kekurangan. Maksudnya dekat sini apa yang dia nak memaksimumkan. Apa yang Krispu membuat pilihan untuk memaksimumkan apa. Okey. Meminimumkan kos mungkin sebab dekat sini dia ada sewa kedai semua kan. Memaksimumkan tabungan. Okay. Kalau tabungan mungkin dia nak kurangkan perbelanjaan dia boleh. Memaksimumkan kepuasan. Okey, Krispu ni dia kan isi rumah. Jadi memaksimumkan kepuasan kan boleh juga. Meminimumkan perbelanjaan. Sini ada pula perbelanjaan. Boleh juga kan? Jadi jawapan dia dekat mana pula? Kalau macam ni, soalan macam ni memang Min pun pening sebenarnya. Okey. Kita tengok ya, dia kata sewa lot kedai. Maksudnya dia mempunyai satu kedai lah. Okey. Awak boleh kata tabungan ke? Tabungan tu untuk diri sendiri. So tak ada. Maksimum kepuasan pun diri sendiri tak ada. Minimum perbelanjaan, dia biasanya untuk isi rumah, untuk diri sendiri. Jadi yang ni pun tak. Jadi jawapan dia meminimumkan kos. Okey, soalan ni Min pun pening bila baca tau. Jadi memanglah bila ekonomi kertas 1, awak starting boleh jawab. Tiba-tiba akan ada satu soalan yang tricky untuk kamu. Jadi apa yang kamu kena buat, jangan stay lama dekat soalan tu. Kamu move on, kamu bulatkan soalan tu, kamu move on ke soalan lain. Jangan buang masa dekat soalan itu je. Okey, kita move on ke nombor 7. Okay. Maklumat berikut berkaitan dengan satu unit ekonomi. Apa unit ekonominya? Syarikat. Bila tengok syarikat je, dah boleh tahu ini firma. Telah memberhentikan projek pembinaan empangan air di daerah Tawau bagi memberi laluan kepada projek perumahan PPR di daerah Kunak. Maksudnya, dia nak utamakan, dia nak pilih projek perumahan PPR. So, dia nak menjadikan projek pembinaan empangan air ini sebagai kos lepas. Mengapakah syarikat tersebut bertindak sedemikian? Cukai yang terlalu tinggi dikenakan. Siapa tahu mungkin kesukaran mendapat buruh mahir. Okey, awak tengok yang mana memerlukan buruh yang mahir. Projek pembinaan empangan ke projek perumahan? Projek pembinaan empangan. Okey. Projek perumahan PPR di daerah Kunak lebih penting. Siapa kata lebih penting? Okey, next. Desakan penduduk tempatan di daerah Kunak. Okey, yang ni memang taklah. Ini syarikat syarikat swasta tau. Dia memang tak kisah pasal penduduk. Apa yang dia nak keuntungan sahaja. Jadi, kamu rasa jawapan dia apa?
Kalau Min kan, tengok tu syarikat dia akan ada kekurangan dalam apa? Memang faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran ada 4. TUMB. Tanah, kat sini ada tanah tak? Tak ada. Usahawan. Ada tak usahawan? Pun tak ada. Modal. Ada ke modal dekat sini? Tak ada juga. Buruh ada tak? Dekat sini ada. Jawapan dia B. Nampak tak soalan tu semakin kamu pergi semakin tricky. Okay, ini Dobby. Okay, sejenis faktor pengeluaran. Okay, finally kita dah sampai faktor pengeluaran. Ni apa ni? Dobby kan? Okay, ni washing machine. Washing machine ni kamu rasa apa? Ini mesti modal. Okay. Pernyataan manakah yang menggambarkan faktor pengeluaran tersebut? Maksudnya modal. Input produktif yang dicipta oleh manusia dan memiliki mobiliti geografi yang tinggi. Okay. Mobiliti geografi modal ni dia sebenarnya tak tinggi sangat berbanding dengan buruh. Lepas tu input produktif. Okay, betul, input produktif. Okay, and then berperanan menyelaras dan menggabungkan faktor pengeluaran. Macam manalah washing machine nak menggabungkan faktor pengeluaran ni? Mesti yang ni dah salah. Kalaulah kamu jawab B ni, memanglah Mi nak ketuk kepala kamu ni. Okay. Next, sumber semula jadi yang mempunyai mobiliti geografi terhad. Macam manalah, dari pokok manalah washing machine ni tumbuh. Okay, next. Membenarkan orang lain menguruskan kedainya dengan ganjaran upah. Okay, washing machine dia tak adalah upah dia sendiri dia tak ada kedai dia sendiri. Memang orang punya kedai je dia kerja. So, jawapan dia A. Okay. Kata kunci dia dicipta oleh manusia. Washing machine, yes, dia dicipta oleh manusia. Mobility geografi tinggi tak? Tinggi juga. Tapi berbanding dengan buruh tak adalah tinggi sangat. Okay. Sebab apa? Apa yang masukkan mobility geografi, dia boleh gerak tak? Awak nampak tak? Jentera ni boleh gerak tak? Boleh. Okay. Kalau tiada mobility geografi, maksudnya tanah. Tanah tak boleh gerak. Macam mana kamu nak gerakkan Seremban ke Perak? Tak boleh. Seremban memang dia akan kekal stay dekat Negeri Sembilan. Okay, jadi memanglah kalau dia kata, contohlah dia tanya, yang manakah bukan ciri-ciri tanah, kamu kena pilih. Kalau ada pilihan jawapan mempunyai mobiliti yang tinggi, memang salah. Kalau mobiliti yang rendah pun salah. Dia ni ada mobiliti langsung. Okay, apakah tujuan restoran selera kampung membuat pilihan apabila mengeluarkan menu berasaskan ayam kampung dan sayur organik? Okey. Soalan ni, soalan 9. Memenuhi kehendak pengguna. Kehendak pengguna. Ini firma tau. Firma dia tak kisah pasal pengguna sebenarnya. Okey, meminimumkan kos pengeluaran. Kalau kos pengeluaran, kita boleh kaitkan dengan firma. Okey. Mengurangkan masalah pembaziran. Boleh kita kaitkan dengan firma. Lepas tu, memaksimumkan kepuasan pengguna. Ni pun salah. Ni dua-dua sama je. Kehendak pengguna dengan kepuasan pengguna. Jadi, dua-dua ni jawapan dia salah. Okay, kita tengok B atau C. Okay, meminimumkan kos pengeluaran. Mengurangkan masalah pembaziran. Okay, saya rasa kalau ayam kampung dengan sayur organik dia lebih mahal kan, tetapi sebenarnya jawapan dia B tau. Jawapan dia B. Bukan mengurangkan masalah pembaziran. Kalau mengurangkan masalah pembaziran restoran selera kampung, mungkin dia buat jualan borong. Dia jual kepada mana-mana organisasi atau rumah kebajikan. Macam tu baru masalah pembaziran. Dia buang macam tu. Dia tak buang macam tu, dia guna cara lain. Jadi, dia punya jawapan B juga. Okey. Min dah faham dah, sorry. Okay, ayam kampung dengan sayur organik ni mahal kan? Min kata. Dia kata, apakah tujuan membuat pilihan? Sebab dia ni mahal, so dia kena buat pilihan
untuk meminimumkan kos pengeluaran. Dan kalau meminimumkan kos pengeluaran, dia dapat lebih banyak keuntungan. Okay, next, sumber ekonomi. Ni faham Fahamkan sumber ekonomi sama dengan apa faktor pengeluaran. Okay, jadi kata sumber ekonomi. Penawaran terhad tiada mobiliti geografi. Awak nampak tadi Min kata kan, tiada mobiliti geografi. Yang mana awak ni tak boleh gerakkan. Memanglah tanah. Ni dah tahu tanah. Menggunakan tukang urut tai untuk mewujudkan perkhidmatan spa. Okay. Awak ingat tak usahawan dia punya ni apa peranan? Dia ni menggabungkan faktor pengeluaran. Nampak tak faktor pengeluaran yang digabungkan tu buruk? Tukang urut tai untuk wujudkan perkhidmatan spa. So yang ni usahawan. Ni V mendapat ganjaran upah sedikit. Okay. Sedikit ni tak payah kisah. Tapi nampak tu perkataan upah. Siapa yang dapat upah? Buruh. Jadi, tanpa kita baca dekat sini pun kita dah tahu apa jawapan dia sebenarnya. Apa yang dia nak kat sini. Kita nak explain yang tertinggal. Okay. Dekat sini tak ada. Oh, okay. Apa ni? Okay. Boleh ke? Oh, sorry tak. Okay. Dekat sini tak ada pen lah. So, tak boleh tulis. Okay. Untuk sumber ekonomi, kita kena ingat pun tak boleh. Tak apalah. Okay. Ingat TUMB. Catat TUMB. Tanah, usahawan, buruh, modal. Modal, buruh. Okay. Sekarang tanah dah ke? Dah. Usahawan dah. Modal tak ada. Buruh dah. Maksudnya V ni modal. Okay. Sekarang kita tengok explanation dia. Yang mana sesuai dengan modal. Okay. Ladang kelapa sawit di Felda. Tengok ni ladang. Ladang ni tanah kan. So jawapan ni salah lah. Bangunan usang yang diguna pakai semula di Tawau. Bangunan usang. Yang ni pun tanah juga kan. Ya ke tanah? Okay. Ya ke tanah? Sebenarnya tak. Ini modal Ini modal. Bangunan ni modal. Tanah tu dia sumber alam semula jadi kurniaan Tuhan. Bangunan ni memang manusia yang bina. Kalau modal dia memang benda yang manusia ciptakan. Macam tu juga duit. Duit ni manusia yang ciptakan. Bukan kurniaan Tuhan ataupun dia sumber alam semula jadi kan. Okay, next. Cik Melissa bekerja sebagai kerani. Kerani ni buruh. Okay. Spa Thai dilakukan oleh Puan Zalina. Puan Zalina ni dia buruh. Okay, sekarang jawapan dia dah tahu B. Sebab benda tu diciptakan oleh Malaysia. Manusia pula. Manusia. Contoh ladang bukan diciptakan oleh manusia. Kerani pun bukan diciptakan oleh manusia. Gila. Benda tu janganlah. Okay. Bangunan ni, modal ni dia lebih kepada jentera ataupun satu komoditi ataupun barang lah yang diciptakan oleh manusia. Okay, untuk memudahkan aktiviti ekonomi. Okay, next. Okay, kita ada setengah jam lagi. Okay, pasangan manakah yang benar tentang sumber ekonomi? Okay, so far, nak tanya, ada apa-apa soalan? Karirnya macam wayar panjang tadi. Tutup sampai mana? Okay. So, ada tak apa-apa soalan? Tak ada Okay, Min continue. Belum ada. Okay. Jadi, Min continue Okay. Sorry tau, kalau Min buat silap apa-apa, tolong bagi tahu dalam message tu sebab Min pun pelajar juga kan. Jadi, kalau kita buat kesilapan, kita belajarlah sama-sama. Okay. Okay. Benar tentang sumber ekonomi, fahamkan benar ke salah. Jangan kamu tak baca, beria nak jawab.
tengok benar ke salah. Kadang-kadang dia tak highlight macam mana pula. Okay, yang ni benar. Maksudnya betul lah. Okay, buruh, input yang mempunyai mobiliti kegunaan, kecuali mobiliti tempat. Mobiliti tempat tu mobiliti geografi. Manusia boleh gerak tau. Jadi yang ni salah. Okay, yang ni confirm salah. Okay, tanah. Pemilik modal menerima pulangan dalam bentuk keuntungan atas kesanggupan menanggung risiko. Tanah dia mana ada menanggung risiko? Tak ada. So ini pun salah. Modal. Kalau modal, individu bukan. Modal tu dia jentera, dia mesin, barang, komoditi. Bukan individu, bukan manusia. Okey. Usahawan. Unit ekonomi yang meminta faktor pengeluaran dalam aktiviti pengeluaran. Okey. Meminta. Kita sebelum ni kita belajar menggabungkan saja. Apa maksud meminta? Okay. Meminta maksudnya dia nak faktor pengeluaran untuk aktiviti pengeluaran. Maksudnya dia nak faktor pengeluaran tu dia dapatkan dan dia gabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk mengeluarkan sesuatu barang. Itulah maksud yang terkandung dalam ayat tu. Okay, jadi confirm jawapan dia D. Okay, next kita pergi manakah yang berikut merupakan andaian dalam analisis keluk kemungkinan pengeluaran. Okay, dalam bab 1, so far Min tengok kawan Min ataupun mana-mana subscriber yang tanya soalan dekat saya, memang dia punya masalah dekat sini. Faktor pengeluaran, keluk kemungkinan pengeluaran sebab dia tak faham sebenarnya. Okay, Min tak dapat jelaslah semua benda tentang KKP. Mungkin kalau maybe Min akan share dalam Telegram nanti. Okey, keluk kemungkinan pengeluaran tingkat teknologi tetap. Okay, kalau andaian maksudnya kita buat keluk tu kan titik yang berada di atas keluk, gabungan pengeluaran yang di atas keluk tu. Okey. Jadi tingkat teknologi tetap. Okey, adakah itu satu andaian? Betul. Tingkat teknologi dia tetap tak berubah. Okay, kalau berubah maksudnya dia punya tu mungkin boleh pergi keluar. Okay. Ekonomi mencapai guna tenaga penuh. Okay. Kalau keluk kemungkinan pengeluaran memang guna tenaga penuh. Tak ada pembaziran. Kalau ada pembaziran maksudnya dia pergi dalam. Bukan atas keluk tu tapi dalam keluk tu. Okay. Ekonomi mengeluarkan 3 jenis barang sahaja, tak adalah. Paksi pun ada 2 je. Paksi Y, paksi X. Macam mana lah saya nak lukis 3. Jadi yang ni salah. Bukan yang ni salah. Sekejap. Ni boleh tukar colour tak? Tak boleh pula. Ni salah. Okay. Sumber ekonomi yang dimiliki adalah pelbagai. Okey, sebenarnya sumber ekonomi yang dimiliki adalah terhad dan tetap, bukan pelbagai. Okey, kalau yang ni mungkin dia confuse tau. Pelbagai, dia tak kata pun bukan pelbagai kan. Dia kata tetap je. Okey, kalau macam tu, kamu confirm tak 2 jawapan yang tadi? Okey, contohlah kalau Min lah. Min confirm 2 ni betul. Maksudnya jawapan dia either ini A ataupun C. Sebab ada 2. Yang ni ada 2 tak? So tanda ini salah. Okay, sekarang saya ada option A atau C je. A ada tak 1? Okay, ada 1. Lepas tu C ada 3. So 4 ni dia automatic saya dah tahu itu salah. Walaupun tadi saya confuse kan. Bila saya guna teknik ni, saya dah tahu confirm 4 tu salah. Dia tak tepat. Dan kita tengok yang ni memanglah kalau kamu tahu asas keluk ataupun bentuk keluk kemungkinan pun kamu dah tahu ini salah. Jadi ketiga ni salah,
So, jawapan dia bukan C. Jawapan dia A. Benar. Okey, next. Jadual di bawah menunjukkan dua jenis bunga yang dikeluarkan oleh Garden de la Rose. Okey. Kaedah pengeluaran ada ni. Mawar putih, kuntum, tulip ungu pasu. Okay, mawar putih, kuntum berapa, tulip ungu pasu berapa. Jika pihak pengurusan Garden de la Rose tersebut mengambil keputusan untuk mengubah kaedah pengeluaran daripada kaedah T, dari T, okay, okay, dari apa ni? Hai, penatlah saya. Okay, dari T kepada U. Maksudnya yang ni tak tengoklah. Okay. Apakah kos lepas terlibat? Kos lepas maksudnya benda tu kamu mampu tinggalkan. Benda tu kamu tinggalkan sebab kamu nak tukar kamu punya kaedah pengeluaran. Okay. Apa yang ditinggalkan dekat sini? Yang ni mesti kena ada kalkulator. Jadi bila exam ekonomi nanti jangan lupa bawa kalkulator. Sebab ekonomi dia mempunyai pengiraan lah. Bab 1 ada pengiraan, bab 2 pun ada pengiraan, bab 3 pun ada pengiraan, bab 4 pun ada pengiraan. Memang form 4 semua bab ada pengiraan. Lepas tu form 5 pun 2 bab pun ada pengiraan. Jadi kalkulator tu wajib lah. Okey. Sekarang yang mana berkurang dekat sini? Mawar putih kan? 500 tolak 240 dapat 260. Kuntum mawar putih. Jawapan dia, ni soalan berapa 13 ya. Betul, jawapan dia A. Okay, yang ni senang je. Kamu tengok yang mana berkurang, ini yang berkurang. So, yang ni buat je lah, tak payah tengok. Kamu tengok perbezaan dia sahaja. Okay, ini bukan kos lepas. Ini bertambah. So, tadi kos lepas. Okay. Sekarang, ini yang kita kena faham. Kelok. Tadi Min kata kat sini Min tak boleh kan sebab tak ada pen. Okay, tak apa. Min explain sikit tentang kelok kemungkinan pengeluaran. So, bila tengok kelok ni, awak nampak kan? Ini yang namanya kelok. Ini bukan kelok ya. Ini paksi dia. Ini yang kelok. Tadi, andaian kelok tu kita rujuk pada titik yang berada dekat sini. Atas kelok ni. Bukan kat luar. Bukan kat mana-mana. Atas kelok ni. Jadi, kalau atas kelok ni, dia cekap. Dia punya pengeluaran ni cekap. Tak ada masalah langsung. Kalau kat dalam, maksudnya dia ada masalah pembaziran. Dia bazirkan banyak ni. Okay. Dan dekat sini tingkat teknologi dia digunakan secukupnya. Guna tenaga penuh. Apa-apa yang dia ada digunakan sepenuhnya. Kalau dekat dalam ni tak. Ada yang waste. Ada yang rugi. Okay. Kalau dekat luar ni pula macam mana? Kalau kat sini rugi. Sini cukup. Mantap. Kalau dekat sini tak cukup. Okay. Dia ni tidak boleh dikeluarkan. Berapa? Ini contohlah ni H kan. Dia kata H dekat sini. So H ni, kombinasi ni kita tidak boleh keluarkan sebab kita tak cukup teknologi. Tingkat teknologi atau faktor pengeluaran. Yang ni boleh dikeluarkan kalau ada penambahan input. Macam tu lah kamu kena jawab mata kertas 2 nanti. Dia mungkin bagi titik macam ni. Semalam Min share dan teli kan. Dia bagi titik macam ni, kita kena jelaskan. Okay. Sekarang tengok. Pilih pernyataan yang benar menggambarkan kombinasi di titik H. H. Okay. Faktor pengeluaran tidak digunakan secara optimum. Okay. Faktor pengeluaran telah digunakan secara optimum. Kalau tidak, dia dekat sini. Ni. Okay. Tingkat pengeluaran berlaku pada tahap guna tenaga penuh. Okay. Tingkat yang ni guna tenaga penuh berlaku tak? Ya, berlaku. Okay. Modal digunakan secara maksimum tanpa pembaziran. Digunakan tak ada pembaziran. Ya, tak ada pembaziran. Okay. Tingkat pengeluaran tidak tercapai. Ini keyword dia. Tidak tercapai. Akibat tingkat teknologi masih ditakuk lama.
Okay, dekat sini kamu kena faham yang mana jawapan yang paling tepat. Yang ni mungkin benar tapi tak tepat. Jadi kamu kena tahu yang mana paling tepat, itulah jawapan dia, D. Walaupun dekat sini tak ada pembaziran, tetapi masih jawapan dia bukan C. Sebab bila kita kata secara maksimal macam tu positif, dia memang atas kelok. Kalau negatif baru dia luar ataupun dalam kelok ya. Okey. Tadi luar. Kat sini ada luar, ada kat dalam. Okey, raja di bawah menunjuk berkaitan dengan keluk kemungkinan pengeluaran. Okay. Pernyataan manakah yang betul berkaitan dengan KKP di atas? Okay. Titik Y menunjukkan kombinasi pengeluaran yang cekap. Tak cekap. Okay. Kalau dekat keluk sini A, B, C, D, E ni baru cekap. Okay. Titik C menunjukkan berlaku kos lepas terhadap baju. Baju mana? Ni baju. Sebanyak 10,000 unit. Kita nampak dari B ke sini dia 10 unit ke baju dia? Tak kan? Dia 4,000 je. Okey, kita biar yang ni. Titik M menunjukkan, okey tadi kita guna teknik tadi. Okey, yang ni kamu dah tahu kan bukan jawapan dia I. So, maksudnya A dengan B ni bukan jawapan dia lah. Tapi kamu confirm 4 ni betul. Sekarang ni tengok 2 ataupun 3. Okey. Titik M menunjukkan ketidakupayaan ekonomi. Ketidakupayaan ekonomi. Ekonomi firma tak upaya nak keluarkan berapa banyak gitu. Jadi jawapan dia ketiga, 4. Jadi sini D. Senang. Ekonomi senang sebenarnya. Tapi kita yang rasa susah. Okey. Raja di bawah menunjukkan kelok kemungkinan pengeluaran bagi barang M dan barang N. Okey, ini barang M, ini barang N. Okay. Manakah yang benar tentang titik kombinasi pengeluaran di atas? Okay. Dia explain satu persatu. Yang mana yang betul kat sini? Kita tengok P. P dekat mana? Atas kelong. Kos lepas semakin bertambah. Kos lepas ada tak? Ada bertambah. Okay. Lepas tu Q. Ekonomi mencapai guna tenaga penuh. Dekat sini dia mencapai juga guna tenaga penuh. Tapi dia tak cukup dia punya faktor pengeluaran. So yang ni SAS. Okay, KIB. R. Berlaku kekurangan input pengeluaran. Okay, ada tak kekurangan input? Ada. S. Kecekapan pengeluaran semakin berkurangan. Tak ada. Tak ada yang berkurang. Dia memang cekap. Okay. Jadi jawapan dia yang confirm bukan D. Okay, kita tengok PQRS. P, kos pengeluaran kos lepas semakin bertambah. Okay, yang ni dia belum semakin bertambah lagi. Kan? Kita tak tahu dia tukar dari mana ke mana. So, bukanlah. Kita tak boleh kata dia bertambah ke berkurang. Next, ekonomi mencapai guna tenaga penuh. Q. Okay, yang ni KIV tadi kan, kita dah confirm. So, bukanlah jawapan. Janganlah pilih jawapan yang kamu tak confirm. Yang mana kamu confirm? D. Dekat sini, okay, Min punya advice, kalau guna tenaga penuh, jangan pilih ni. Walaupun dekat sini, tenaga yang sedia ada ni akan digunakan sepenuhnya, tapi tak cukup. Dekat sini paling mantap. Dia digunakan sepenuhnya. Jadi, jangan ambil B ni. Ambil yang D. D paling tepat. Okay. Terkadang kamu akan rasa ada dua jawapan. Tapi ada satu jawapan yang paling tepat. Itulah jawapan yang betul. Jadi kamu kenalah confident sikit bila jawab ni. Syarikat, okay, 17. Syarikat Nur Trading, ni firma, mempunyai target mengeluarkan, okay, kita masih dekat sini, okay, tapi kita dah masuk masalah asas ekonomi lah. Okay, mempunyai target mengeluarkan 2,000 jenis produk berasaskan buat avocado bagi golongan remaja. Ui, ada suka avocado. Kalau Min, adalah pernah makan sekali. Lepas tu, tak nak makan dah.
Tak jumpa pun avocado tu. Okey, apakah masalah asas ekonomi lain yang dipertimbangkan oleh syarikat tersebut? Maksudnya, dekat sini, syarikat ni dah pertimbangkan beberapa masalah asas ekonomi. Ada satu yang dia terlepas. Okey, kita tengok abu. Abu ni ABBU. Bukan abu, ABU Abu, ABBU. A apa, B berapa, B bagaimana, U pusat. Untuk siapa? Okey. First, untuk siapa? Dia kata tak untuk siapa. Ada untuk siapa? Golongan remaja. Bukan A. Berapa nak keluarkan? 200 jenis produk. Dia nak dia dah mention berapa? Apa yang dikeluarkan? Produk berasaskan buah avocado. Dia tahu bagaimana dah dikeluarkan, dia tak bagi tahu. Dia nak guna mesin ke, dia nak guna manusia ke, apa dia tak bagi tahu kan. Jadi jawapan dia senang. Okay, so far ada apa-apa? Okay, tak ada. Kita bagi 18. Maklumat yang berikut berkaitan dengan Puan Kristi. Puan Kristi telah berjaya mendapat tanah pusaka daripada mendiang ibunya. Beliau ingin mengusahakan taman strawberry dengan kerjasama tenaga pakar dari New Zealand. Okey, ni cerita Cameron Highland ni. Antara yang berikut, masalah asas ekonomi yang manakah telah diselesaikan? Okey, untuk siapa dia nak keluarkan, dia bagi tahu tak? Belum lagi. Dia tak kata saya nak keluarkan strawberry untuk golongan ini saja ataupun saya nak keluarkan strawberry untuk semua orang. Tak. Okey. Apa yang dia keluarkan? Okey, dia bagi tahu tak apa yang dia nak keluarkan? Tanaman strawberry. Bagaimana dengan kerjasama tenaga pakar dari New Zealand? Berapa saya nak keluarkan berapa tanaman? Tak ada. Dia tak bagi tahu. Jadi jawapan dia kedua, ketiga. Apa dengan bagaimana? Jawapan dia C. Okey, kita pergi 19. Okay, Min pergi lagi sikit yang ni yang interesting lah. Min paling suka tapi kadang-kadang orang suka juga orang lain. Sebab apa yang ni teori dia banyak tau. Okay, itu sistem ekonomi. Aduh, banyak mesej dia. Okay, sistem ekonomi. Negara Q, firma memaksimumkan keuntungan manakala kerajaan memaksimumkan kebajikan. Kalau firma pun ada, kerajaan pun ada, masing-masing ingin mencapai matlamat, dibenarkan, diberi kebebasan untuk mencapai matlamat, maksudnya itu campur. Sebab kalau perancangan pusat, dia nak maksimumkan kebajikan je. Kalau pasaran bebas, dia keuntungan je, kerajaan tak kisah. Jadi, ini merupakan ekonomi campuran. Kamu nampak ni, kamu dah tahu negara Q ni apa, kamu dah tahu dah jawapan dia A. Tapi kita masih discuss lah sikit dekat sini pula. Sistem ekonomi mengamalkan sistem zakat. Kamu tak tahu apa tu zakat emas pun, ataupun kamu tak tahu apa tu zakat pun tak apa. Tapi perkataan zakat tu kena tahulah. Memang kita dah belajar dalam bab 1 dengan bab 3 kan. So zakat ni memang kamu akan tahulah. Okay, yang terlibat dalam ekonomi Islam. Okay. Kalau ekonomi Islam, dia memang akan ada istilah-istilah macam zakat, berpatuh kepada syariah, mengutamakan keseimbangan, macam tu. Jadi kalau kamu tak tahu apa dia zakat pun, kamu dah tahu negara Q apa pun, kamu dah boleh jawab. Okay? Okay, soalan ini. Inilah yang Mac tu hari ni Min pergi kelas tambahan, belajar ni stat. Okay, kadang-kadang orang ni dia tak tahu apa yang dimaksudkan dekat sini. Maksud dia persamaan Malaysia dengan Kubah dari segi sistem ekonomi. Apakah K? Apa persamaan dia? Kalau Malaysia kita apa? Campuran. Kalau Kubah dia ni perancangan pusat. Okey. Memaksimumkan keuntungan. Keuntungan je Kubah memang tak. Kubah tak nak keuntungan. Dia nak kebajikan.
Okay, so A bukan. Mengawal harga barang keperluan. Ya, dia akan mengawal harga barang keperluan. Kenapa? Dia nak menjaga kebajikan masyarakat. Malaysia ada tak menjaga kebajikan masyarakat? Ada. Kuba ada tak? Ada. Okay, next. Kebebasan. Bebas. Kuba memang tak ada bebas lah. Perancangan pusat tak ada bebas. Semua tertakluk dengan kepada kerajaan. Next, harga barang ditentukan melalui mekanisme harga. Mekanisme harga tu yang buat keseimbangan pasaran pas tentukan harga. Yang ni tak. Bukan yang mekanisme harga. Sebab ada kubah. Kubah ni dia tak boleh guna mekanisme harga. Dia kena ikut suka di kerajaan. Jadi jawapan dia B. Okay, next. Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri sistem ekonomi Islam? Ekonomi Islam. Menyediakan barang awam demi meningkatkan kebajikan masyarakat. Ya. Mewujudkan persaingan yang adil. Tak sama antara individu. Betul? Keseimbangan antara uh, kepentingan individu dan masyarakat. Boleh. Siapa kata tak boleh? Kerajaan mengenakan cukai dan boleh juga. Mana boleh jawapan empat-empat? Dekat sini lah kamu ni akan confuse. Okay. Sekarang kita cari jawapan yang tepat. Paling tepat yang mana? Okay. Ekonomi Islam, dia mengamalkan beberapa nilai macam saksama dan keadilan. Jadi keyword adil ataupun saksama, kamu nampak je, terus kamu boleh tanda ni sebagai betul. Jadi jawapan dia ada tak? Dua, ni ada dua, ni ada dua. BC bukan jawapan dia. Jadi sekarang yang persaingan antara 1 dengan 3. Yang mana? Okey, yang mana 1 ke 3? Menyediakan barang awam demi meningkatkan kebajikan masyarakat atau keseimbangan antara kepentingan individu. Okey. Min baca sikit tentang ekonomi Islam sebab ramai tak faham ekonomi Islam rasanya. Okay. Ekonomi Islam, dia punya ciri ada 3 tau. Satu, sebagai sebahagian daripada keseluruhan sistem hidup Islam. Jadi, ini ciri yang tetap tau, yang ditetapkan dalam silibus kita. Jadi, kalau kamu nampak ciri ni macam, boleh je related dengan ekonomi Islam, memang taklah. Yang 3 ni, kamu tak perlu hafal pun kalau kertas 1, kamu tengok dia punya keyword. Okay. First, keseluruhan sistem hidup Islam. Kat sini ada tak? Tak ada. Okay. Wujud persaingan yang adil dan seksama. Adil dan seksama. Ada tak? Ada. Ada dekat sini. So, ini tadi dah confirm kan? Lagi satu, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Keseimbangan keyword dia. Jadi, jawapan dia. Soalan macam ni memang tricky. Tahun lepas, bila mintanya sini-sini kita, memang dia kata, kertas 1 lagi susah daripada kertas 2. Sebab tricky. Macam ni. Okay. Okay, kita ada 3 minit lagi. Okay, maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri sistem ekonomi bagi 2 buah negara. Okay. Pengeluar menjalankan sistem catuan dalam pengagihan barang. Pengeluar memilih barang yang mempunyai sasaran untung yang tinggi. Keuntungan, mementingkan keuntungan bukan perancangan pusat, pasaran bebas ya. Okay. Negara T. Nah, tadi saya kata apa? Pasaran bebas kan? Jawapan C lah. Bukan susah pun. Kamu nampak ni, ini kamu dah tahu, ini merupakan pasaran bebas. Dah confirm dah sih. Kamu tak payah pun fikir pasal sejarah negara S. Kadang-kadang kalau kamu rasa, mungkin campuran pun boleh kan? Kamu tengok, yang mana lagi campuran? Yang ni. Lepas tu kamu tengok sini, sistem catuan. Sistem catuan ni apa? Dia mengagihkan barang. Malaysia saya tak pernah jumpa lah sistem catuan ni. Dia macam menyediakan barang keperluan.
untuk rakyat. You tak payah bayar. Tak payah bayar. Dia bagi setiap bulan. Ataupun setiap minggu. Itulah sistem catuan. Kalau saya pernah jumpa negara yang gunakan ni, saya pernah tengok India. Di India, dia guna tempat untuk kawasan perkampungan ataupun kawasan yang belum maju. Dia guna sistem catuan ni, tak silap saya, setiap minggu ataupun setiap bulan, mereka akan buka satu kedai ni, kedai catuan, dia akan mengagihkan barang keperluan daripada kerajaan. Next. Apakah kelebihan sistem ekonomi campuran dengan sistem ekonomi pasaran bebas? Nampak ni, kalau pasaran bebas je, ingat firma. Kalau perancangan pusat, kerajaan. Ada firma kan. Dapat mengupah lebih ramai buruh asing. Tak semestinya lah macam tak kena je jawapan ni. So, leave it. Please. Kerajaan mengawal harga barangan. Kerajaan mengawal harga barangan pasaran bebas ni. Tak boleh, salah. Tiada persaingan antar firma pasaran bebas. Nama pun pasaran bebas. Mesti akan ada. Keuntungan firma lebih tinggi. Pasaran bebas lagi tinggi ke ekonomi campuran? Okey, nampak ni. Min salah baca soalan. Berbanding dengan sistem ekonomi pasaran bebas. Bukan dengan sistem ekonomi pasaran bebas. Maksudnya, ada satu kelebihan dekat sistem ekonomi campuran. Okey. Keuntungan firma lebih tinggi tak? Pasaran bebas lagi tinggi sebab kerajaan tak campur aduk langsung. Kalau kerajaan mengawal harga barangan yang dikeluarkan firma, ya betul. Jawapan JP. Okay, yang ni mungkin bila kamu form 4, kamu blur sikit. Tapi bila kamu form 5, kamu dah belajar bab 2, perdagangan antarabangsa, kamu akan tahu. Macam mana kerajaan mengawal harga barang. Terutamanya barang keperluan seperti gula, tepung semua. Okay, so kau faham. Mungkin Min punya ni macam explanation ni mungkin tak faham ke apa. Nanti okay. Kita dah habis masa. Tak apalah, kita tengok soalan yang last kali. 24 lah. Maklumat di bawah berkaitan dengan sistem ekonomi yang diamalkan di dua buah negara. Hong Kong. Hong Kong apa? Pasaran bebas. Malaysia campuran. Okay. Apakah persamaan sistem ekonomi yang diamalkan oleh dua-dua negara tersebut? Kebajikan masyarakat terpelihara? Tak. Mana ada perancangan, pasaran bebas dia tak kisah pasal kebajikan. Penyediaan barang awam untuk rakyat? Tak. Berlaku pengeluaran secara berkala besar? Yang ni bukan, yang ni perancangan pusat. Pengguna mempunyai banyak pilihan je. Saya nak barang ni, saya nak kamu keluarkan barang ni. Kalau permintaan bagi coklat putih lagi banyak, coklat putih akan dikeluarkan. Kalau coklat coklat yang warna coklat, dia punya ni kurang, maksudnya pengeluaran dia pun akan kurang. Macam tu. Jadi pengguna mempunyai banyak pilihan. Kalau perancangan pusat, kerajaan nak keluarkan coklat putih ke, coklat yang coklat ke, suka hati kerajaan. Kamu kalau nak makan, kalau tak belah. Itulah perancangan pusat. Kalau pasaran bebas, saya nak coklat putih. Kamu keluarkan coklat putih. Macam tu. Okay, so itu sahaja. Aduhai, siannya dia tak dapat masuk. Okay, jadi apa-apa soalan for now? Min dah habiskan. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Nak siapa yang ada? Okay. Okay, so kalau tak ada soalan semua, maksudnya terima kasih untuk sudi masuk kelas kita hari ini. So, kalau korang suka cara pengajaran saya, mungkin saya akan buat lagi lah. Okay, terima kasih. Selamat malam semua. Bye.